السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الجنة الصلاة برسالة معلم محمد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. إذا قمت للصلاة فيوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نوى ومن نوى فلا جمعة. Maksudnya siapa yang berkata-kata tidak menyampaikan hukum maka sia-sialah pada jemaahnya. Restu itu tidak sempurna jemaah. Oleh itu dengan ambil iktibar dan pengajaran daripada khutbah yang akan disampaikan, mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, insyaAllah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أمر بالبر والطاعة والإحسان ونهى عن العقوق والظلم والعدوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرشد إلى البر والصلة والكرامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan kepada seluruh sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa dengan melaksanakan segala amal saleh yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping menghargai akan segala nikmat Allah, dan di waktu yang sama kita senantiasa menjauhi diri daripada melanggar batasan-batasan Allah serta larangannya, agar kita dinaungi dengan rahmat dan inayahnya di dalam kehidupan ini, serta dimasukkan kita ke dalam syurganya di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, rezeki bukan hanya sekadar wang ringgit dan harta benda. Rezeki juga mencakupi ilmu yang bermanfaat, hidayat Allah menjadikan kita orang mukmin, persekitaran yang baik, jiran yang baik, tempat kerja yang selesa, sahabat-sahabat dan keluarga yang memahami kita, ianya juga adalah satu rezeki. Anak-anak yang saleh dan salehah, malah kecukupan keperluan harian meliputi makan minum, pakaian, tempat tinggal, kenderaan, keperluan pendidikan dan kehidupan juga ianya merupakan rezeki. Salah satu rezeki yang sangat berharga dan boleh menjadi saham di akhirat kepada kita adalah anak-anak. Allah Subhanahu wa taala rezekikan anak-anak sebagai satu amanah, ujian dan anugerah yang sangat berharga. Mereka dipinjamkan kepada kita, justru itu ianya wajib dipelihara, dijaga dan dididik dengan sebaik-baiknya, termasuklah memastikan kebajikan dan kebaikan mereka di dunia dan juga di akhirat. Anak juga dikaitkan sebagai perhiasan bagi ibu bapa, sekaligus kebanggaan nanti di kemudian hari. Namun di samping itu, anak juga boleh menjadi fitnah ataupun satu ujian yang berat, bahkan menjadi musuh jika salah didikan dan juga asuhannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memperingati kita bahawa anak-anak mempunyai beberapa kedudukan, sama ada di dunia maupun di akhirat. Di antaranya, pertama, di dunia sebagai perhiasan, manakala di akhirat ianya sebagai pemberi bantuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman daripada surah Al-Imran ayat yang ke-14 yang berbunyi: Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya, dijadikan terasa indah di dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan
berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, haiwan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, salah satu rezeki yang Allah kurniakan yang boleh menjadi saham di akhirat ialah anak-anak yang saleh dan juga salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam itu mati, maka putuslah amalnya kecuali akan 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain, dan juga anak yang saleh yang mendoakan untuknya. Kedua, penerus keturunan dan khalifah di muka bumi, manakala di akhirat sebagai imam ikutan yang bertakwa. Kedudukan anak juga dianggap sebagai penerus garis keturunan sesuatu generasi dan cita-cita hidup dari kedua ibu bapanya. Sebab itulah mereka biasanya terbentuk dari cara didikan dan asuhan kedua orang tuanya. Hal ini dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 133 yang berbunyi, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Artinya, apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Ya'qub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitulah Ibrahim, Ismail dan Ishaq, yaitulah Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Manakala mereka juga adalah bakal menjadi pendorong ke arah kepimpinan insan yang bertakwa, yang bakal membawa kita sehinggalah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 74 yang bermaksud, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ketiga, anak di dunia sebagai pengikat kasih sayang suami isteri, manakala di akhirat sebagai peguam yang akan membantu mereka. Anak juga mampu menjadi pengikat kasih sayang antara hubungan suami isteri. Dia juga menjadi benteng pertahanan di dalam hubungan kekeluargaan yang bermasalah. Bila suami isteri bertengkar, anak sering menjadi penyejuk. Bila mana melihat anak, hati pasti kurang marahnya. Bila hubungan yang semakin retak, anak jugalah yang menjadi penyelamat. Pasangan sudah pasti memikirkan nasib anak mereka jika apa-apa yang tidak diingini berlaku. Anak bukan sekadar lahir untuk menjadi pelengkap di dalam rumah tangga. Lahirnya mereka membawa 1000 makna. Mereka adalah cerminan pribadi kedua ibu bapa mereka. Mereka adalah simbol utuhnya hubungan sesuatu kekeluargaan. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut, jika anak itu menjadi penghafaz Al-Quran,
Mereka merupakan aset yang sangat berharga nanti di akhirat kelak. Hadis daripada Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu wa arda, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah daw'uhu ahsanu min daw'i syams fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadha." Maksudnya, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka pada hari kiamat kedua ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota. Sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari yang berada di rumah kita. Bagaimanakah menurut perkiraan kalian? Bagaimana agaknya ganjaran untuk orang yang mengamalkan Al-Quran? Sidang Jumaat yang berbahagia, jadilah diri kita ibu bapa yang berakhlak dan tidak menyusahkan anak-anak dengan karena dan tindak tanduk kita yang boleh membebankan mereka untuk taat kepada kita. Permudahkan jalan dan cara supaya mereka mampu taat, kerana dengan cara itu kita permudahkan jalan untuk mereka menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedaya mungkin anak-anak ingin mentaati kita, tetapi kita juga perlu memberikan komitmen dan juga bertolak ansur dengan kadar yang patut, agar mereka mudah mengikuti kehendak dan juga suruhan kita. Sekiranya sebaliknya, kesannya amat buruk, seperti pernah dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim, maka tidak ada yang lebih merosakkan seperti kelekaan serta kelalaian ayah-ayah mereka dari mendidik dan tanggungjawab terhadap keluarga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hudzaifah radhiyallahu anhu wa arda, dalam satu hadis yang panjang katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah, yakni ujian seseorang, terletak pada istrinya, terletak pada hartanya, terletak pada anaknya, terletak pada dirinya dan juga jiran tetangganya. Dapat dihapuskan dengan salat, puasa, sedekah, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah akan kemungkaran. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap dari kita haruslah sedar, sebagai ibu dan ayah, membesarkan anak-anak biarlah dengan rasa cinta dan kasih sayang. Kita marah atas perasaan kerana cinta dan kasih sayang. Kita menegur dan membetulkan mereka dengan cinta dan kasih sayang, agar kita mendapat cinta dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta dipermudahkan kita demi mendidik mereka di zaman yang penuh dengan cabaran ini. Maka bagi sesiapa yang masih mempunyai anak-anak yang berada di bawah tanggungannya, didiklah mereka agar menjadi aset yang berguna di dunia dan juga di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك واسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدلي شاه، وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badli Shah Ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'al at-taqwa lahum khairaz zad. Innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.